Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab fiqh, kitab fiqh Kifayatul Akhyar, kitab yang kedua untuk kita dalam silsilah kita dalam pengajian fiqh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, selepas sahaja kitab Matan Ghayah wa Taqrib ataupun kitab yang kita dah ambil sebelum ni, Matan Abi Syuja'. Alhamdulillah, kita masuk muka surat yang ke-295. Kita ulang sikit bab yang ke-7 tu, perkara yang ke-7 dalam bab Kaifiyatis Salah, tata cara salat, muka surat 295. Jika sama nuskhahnya dengan saya, sujud dan juga tamakninah. Kita ulang sikit berkaitan dengan sujud dan tamakninah, kemudian kita sambung. Kata muallif, kata Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, was-sujudu wat-tama'ninatu fihi. Sujud dengan tamakninah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata muallif kitab Kifayatul Akhyar, iaitu sujud termasuk rukun salat berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam Al-Quran, irka'u wasjudu, irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah kamu. Dalam ayat yang Quran, warka'u ma'ar raki'in, banyak dalam nas Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Adapun tamakninah wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dalam hadis berkaitan dengan musii'us salat, orang yang rosak salatnya. Kata Rasulullah SAW, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, sehingga kamu sujud, dan kemudiannya kamu sujud sehingga kamu tenang sujud itu. Sujud paling minimum dilakukan dengan meletakkan dahi ke tanah dengan menahan beban tubuh. Tidak cukup hanya dengan meletaknya. Sujud mesti dilakukan sampai dahi benar-benar menyentuh tempat sujud. Seandainya seorang sujud di atas rumput ataupun sesuatu yang kasar, maka ia harus menahan rasa sakit pada dahi sampai tertekan dan tampak kebekasan, ada kesan bekasnya. Hujjah ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta famakkin jabhataka min al-ard wa la tanquru naqra." Apabila kamu sujud, maka tekanlah dahimu ke tanah dan janganlah sujud seperti mematuk. Hadis riwayat Imam Hibban dalam kitab hadis sahihnya. Seandainya ia bersujud hanya dengan menempelkan dahi atau hidung, maka ia tidak cukup. Demikian pula dengan menempelkan serban ataupun ikatan pada kedua bahunya atau ujung lengan bajunya. Semua ini tidak berlaku dalam sujud dan biasanya terjadi bila ia bergerak dengan satu gerakan. Hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa Khabbab berkata, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harra ramdha falam yushkina. Kami mengeluh panasnya pasir pada zaman Nabi SAW kepada Nabi, akan tetapi Nabi SAW tidak menerima keluhan kami. Walam yushkina. Imam Bayhaqi menjawab, fi jibahina wa akufina, bukan setakat pada dahi tetapi pada telapak tangan juga. Sanadnya sahih, sebagaimana dalam riwayat Imam Bayhaqi. Apakah wajib meletakkan kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki bersama dahi? Ada dua pendapat. Pendapat paling kuat menurut Imam Rafi'i tidak wajib. Adapun pendapat paling kuat menurut Imam Nawawi wajib.
Berdasarkan apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi, maka yang dianggap sah adalah sujud. Dalam sujud adalah meletakkan bahagian dua telapak tangan, meletakkan perut, jari jemari kaki, dan cukup meletakkan sebahagian dari semua anggota badan itu. Tidak berlaku dalam sujud meletakkan punggung telapak tangan dan punggung jari. Apanya maksudnya nanti kan saya sebutkan, ceritakan. Saya bacakan dahulu. Disyaratkan dalam sujud agar bahagian bawah anggota badan lebih tinggi daripada bahagian atas. Ini menurut pendapat lebih sahih kerana Bara' bin Azib mengangkat pangkal peha bahagian belakangnya dan berkata, demikianlah yang Rasulullah SAW telah lakukan. Hadis Abu Dawud dan juga Nasa'i. So riwayat ini disahihkan oleh Ibn Hibban. Adapun pendapat yang membolehkan posisi sejajar, ini dinukilkan oleh Imam Rafi'i dalam Syarh Musnad dari nas Imam Syafi'i. Seandainya anggota badan bahagian atas lebih tinggi daripada anggota badan bahagian bawah, maka ini dilarang. Imam Rafi'i telah menetapkannya. Seandainya mengangkat anggota badan bahagian bawah itu membuatnya tidak mampu meletakkan anggota badan bahagian atas di tanah sebab sakit, apakah ia wajib meletakkan bantal dan meletakkan dahi? Untuk meletakkan dahi, mengenainya ada dua pendapat. Yang rajihnya dalam Al-Syarhul Kabir tidak wajib, sedangkan yang sahih dalam Al-Syarhul Saghir wajib. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk ni kita dah ambil sebelum ni. Saya ulas sikit, dirahmati Allah. Bila sebut sujud, kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab', aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. 7 anggota ini ialah dahi, 2 tapak tangan, 2 kepala lutut, dan juga ujung jari kaki. Bagi bersin. Dia kata perut, jari kaki. Bukannya, kadang-kadang ada orang sujud, dia letakkan dia punya jari belakang dia. Yang kita dituntut ialah perut, bahagian perut, perut kaki, jari kaki, jari kaki, bukan yang di belakang kaki. Dan begitu juga menurut Allah Subhanahu wa taala, dahi dan juga hidung, mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi tunjukkan wa asyara ila jabhatihi wa anfihi. Maknanya Nabi memberi isyarat kepada yang ketujuh itu, dahi dengan hidung. Sebab itu hidung itu ada khilaf di sisi ulama, adakah dia wajib ataupun tidak. Tetapi dahi tidak ada khilaf, menyatakan setakat yang saya tahu, normati Allah, wallahu alam, dahi termasuk dalam anggota sujud. Kemudian normati Allah Subhanahu wa taala, ulama khilaf 7 anggota ini mesti jejak ke tempat sujud ataupun tidak. Maka di sini maksudnya letak tu tidak boleh berlapik. Selepas kita kata semua sepakat menyatakan, wallahu alam, tak ada khilaf, kepala lutut dengan jari kaki itu boleh kita kata beralas. Untuk jari kaki dengan kepala lutut boleh dialas. Kan kita pakai seluar, kita sujud, kita beralas dengan pakaian kita ataupun pakai stokin misalnya, kata kita beralas. Tapi bagaimana tapak tangan, 2 tapak tangan dengan dahi? Boleh tak kita pakai sarung tangan, letak kita letakkan masa nak sujud tu, kita misal kata kain, tangan kita, seluar baju kita panjang, kita letak. Maka itu khilaf di sisi ulama. Mazhab Syafi'i, hatta dalam mazhab Syafi'i pun tadi Imam Rafi'i dengan juga Imam Nawawi bersisi pandangan di antara 2 pandangan. Ada yang kata wajib, ada yang kata tidak. Imam Rafi'i kata tidak, tapi dalam asah, dalam apa yang disebut oleh Imam Nawawi, wajib 2 tapak tangan ini mesti jejak dekat tempat sujud tanpa dihalang oleh sesuatu. Tanpa dihalang oleh sesuatu. Jadi kalau sujud mesti jejak tempat sujudnya. Begitu juga dengan dahi.
dahi mesti jejak. Mazhab Syafi'i mesti jejak dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain tidak syarat jejak. Tapi tidak syarat kita kata direct pada tempat sujud. Maknanya boleh berlapik. Jejak sujud 7 anggota itu memang kena sujud. Cuma tadi saya kata yang membezakan apa yang disebut oleh Imam Nawawi tadi ialah beralas ataupun tidak beralas. Tu. Kalau orang sujud, misal kata dia sujud atas kopiah sini, menutup dahinya, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i solatnya tidak sah. Sebab dia termasuk perkara wajib dalam sujud, mesti jejak, tidak boleh berlapik. Berbanding dengan dua kepala lutut dengan dua kaki, jari kaki. Wallahu a'lam. Baik, kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i kita kata tidak cukup hanya sekadar meletakkan sahaja, meletakkan sikit saja kita katakan, ataupun orang kata cukup letak je kita katakan, ataupun sekadar macam kalau kita kata dia macam mana nak kata, nak sebut nama Allah, dia tak menekankan dia punya dahi tadi pada tempat sujud. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Nabi SAW, idza sajadta famakkin jabhatak, apabila kamu sujud maka tekanlah dahimu ke tanah. Tempat sujud tu kita kena tekan. Bagaimana cara tekan? Disebut dalam riwayat hadis yang lain, ditolak dengan kaki. Kaki tadi ditolak, maka tuan-tuan Allah, dahi akan terbenam. Dahi akan terbenam. Dia bukan sekadar kita letak saja, katakan. Maknanya kena tekan sikit dahi tu. Hatta kalau kita kata Ustaz, pasir kalau ada pasir ke apa ke, kita kena tahan sikit lah. Ada. Unless kalau kita kata kita dah ada kapet ni, maknanya sebelum sujud tu kita boleh tangan kita boleh gerakkan pergerakan yang tidak lebih daripada ataupun tidak lebih daripada 2-3 pergerakan berturut-turut macam Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh koseklah ataupun boleh alihkan. Tapi kalau padang pasir, kita sembahyang kat atas padang pasir, katakan memang tak nak kita sujud atas padang pasir, batu-batu tadi. Sebab zaman Nabi SAW, sahabat mengadu kat Rasulullah SAW, Rasulullah tidak ambil cakna. Rasulullah SAW tidak menerima keluhan kami. Kata sahabat, tidak menerima keluhan kami, wallahu a'lam. Walaupun cuaca ketika itu panas ataupun kita kata sejuk sekalipun, sudahi memang kena jejak ataupun 2 tapak tangan tadi, tidak boleh beralas. Hatta kita kata orang mazhab ini, saya cerita dalam mazhab Syafi'i tu macam Allah, kalau mazhab lain tu lain dia katakan. Kalau misal kata kita sembahyang, orang perempuan lah khususnya, dia berlapikkan dengan kain telkung. Kain telkung ni yang besar, bila dia turun dan kain telkungnya ke depan, dia sujud di atas kain telkungnya tadi, maka perbuatannya tadi menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah salatnya. Begitu juga tadi saya kata, kalau kita sujud di atas serban ataupun kopiah kita yang menyebabkan dahi kita tidak jejak pada tempat sujud tadi, maka tuan-tuan mati Allah, ianya kita kata menyebabkan solatnya tidak sah. Itu kalau dia menutupi keseluruhan. Kalau kita kata Ustaz, kalau sebahagian jejak, sebahagian tidak, sebahagian jejak pada tempat sujud, sebahagian lagi terhalang kopiah kita ataupun something, maka masih lagi sah as long dahi kita jejak pada tempat sujud, walaupun sebahagian, sebahagian. Wallahu a'lam. Macam kita sembahyang, kadang-kadang jadi imam, tali dia punya wire ni kena pada dahi kita, tak? Tetapi menyebabkan bukanlah keseluruhan dahi, hanya sedikit. Begitu juga rencana rambut.
Rambut macam Allah Subhanahu wa taala, sikit kita kata kalau rambut orang tu panjang, dia tak pakai kopiah, dia akan menutup dahi. Jika sebahagian saja, maka solatnya masih lagi sah. Tapi kalau keseluruhan menutup dahinya jejak ke tempat sujud macam Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama nyatakan tidak boleh begitu, katakan. Bahkan beda dahsyat kalau ada yang mengatakan tidak sah, katakan. Sebab kalau menutup semua dahi dengan rambutnya yang tebal, katakan, sehingga dahinya tak jejak. Wallahu a'lam. Seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala, yang dalam sujud ini perkara yang perlu diambil titik beratkan ialah punggungnya mesti tinggi daripada paras kepala. Dia tak boleh sama rata. Untuk salat lelaki, punggungnya mesti tinggi. Dia ditonggik. Berbanding dengan salat orang perempuan. Orang perempuan dia punya punggung dia kena rendah sikit. Dia tak boleh tinggi macam mana lelaki, ya, tengok. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mazhab, kalau kita pergi ke luar negara, di Mekah contohnya, orang mazhab Hanafi dia semayang macam melekap. Orang perempuan dia semayang macam melekap. Tapi itu memang melekap lah, katakan. Memang punggung dia akan buat macam sama rata dengan kepala dia. Kita tidak, mazhab Syafi'i nama Allah cukup kita katakan mana tidak tonggik dan tidak melekap. Tidak melekap, maknanya masih lagi tonggik tetapi tidaklah seperti mana lelaki, katakan. Macam mana itu? Dia kena rapatkan dia punya perut dengan peha. Dia kena rapatkan perut dengan peha. Lelaki bila sujud, perut dengan pehanya kena ada ruang. Kena ada ruang. Mana kalau ikutkan dalam riwayat hadis tu menyatakan ibaratnya macam seekor anak kambing boleh lalulah, katakan. Umpama, katakan. Itu kalau orang yang badan besar, badan tinggi bolehlah, katakan. Tapi kalau kita orang Melayu kita tidaklah ruang tu besar sangat, katakan. Jadi cuma yang disebutkan oleh para ulama ialah ada ruang di antara perut dengan peha. Jangan kita kata rapat. Bila rapat perut dengan peha kita, maka punggungnya ke bawah. Jadi punggungnya mesti menonggik dan lebih tinggi daripada paras kepala bagi lelaki. Bagi perempuan merendahkan sikit punggungnya. Wallahu a'lam. Dan ketika sujud, kita tidak boleh meletakkan siku pada tempat sujud, kerana Rasulullah SAW melarang. Rasulullah SAW, Nabi melarang sujudnya seorang itu seperti seekor anjing. Macam mana sujudnya seekor anjing? Yadha'a mirfaqaihi, maknanya hendaklah dia meletakkan kedua sikunya pada tempat sujud. Jadi jangan ada orang semayang sikunya letakkan tempat sujud, tak boleh, katakan. Maka solat perbuatan itu nama Allah termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam solat. Maknanya kalau orang tanya, Ustaz, solatnya sah tidak? Solatnya sah, tetapi dia berdosa. Berdosa kerana melakukan perkara yang dilarang dalam solat. Wallahu a'lam. Seterusnya tentang macam Allah Subhanahu wa taala, jari jemari dirapatkan. Masa sujud tu jari jemari dirapatkan, tidaklah terlalu rapat. Kita kata biasa, dan jangan renggangkan, rapat. Menghala ke arah kiblat sama paras kedudukannya dengan bahu dan telinga. Maknanya dia antara telinga sini, masa kita takbir, ketika itu jugalah paras tangan yang perlu kita buat ketika sujud. Ketika sujud tidak perlu ada setengah buat begini, ada setengah buat begini. Kita sebaik-baiknya menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dengan jari kaki. Jari kaki nanti Allah Subhanahu wa taala semampu mungkin. Ada setengah orang mampu buat. Dia tekan tadi jari kakinya tadi, dia kelepek sehingga betul-betul menghala ke arah kiblat. Itu kalau orang mampu. Setengah orang mungkin jarinya mampu
buat sebegitu, wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan sujud dan berserta dengan tamak-ninah. Berserta dengan tamak-ninah. Paling ringkas tamak-ninah itu dengan bacaan subhanallah. Paling ringkas. Jika tidak ada tamak-ninah, maka salatnya tidak sah. Orang main celup je, katakan. Main celup letak apa ni, macam kita kata patuk. Dah naik laju, katakan. Tidak ada tamak-ninah, maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, salatnya tidak sah di si mazhab. Wallahu a'lam. Seterusnya, dalam perbahasan apa ni sujud ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kita kata ketika sujud kita apa ni, kalau tekan tadi dituntut, ditekan tempat sujud tu, di dahinya ditekan, itu dituntut, tetapi bukan untuk digeselkan. Ada orang digeselkan, dipusingkan kepalanya tempat sujud supaya cepat sedang dapat bekas kat dahinya. Dahi hitam lah, dahinya apa bekas lah, nama Allah. Ini satu perkara yang tak sepatutnya dibuat, ya kan. Tak, wallahu a'lam. Jadi elakkan perkara tersebut daripada berlaku. Kalau misal kata Ustaz, kalau sempit, Ustaz katakan, kalau semayang ni kita kata, kalau semayang seorang-seorang, kita dituntut untuk buat apa ni, tangan kita dikembangkan begitu. Tapi kalau kita kata sempit tempatnya, kawasannya kecil, kita semayang, maka kita rapatkan tangan kita. Jika tidak mampu kecuali apa ni, dalam keadaan sempit tadi tu, tangan kita jangan letak macam mana pun, tangan ni, siku ni jangan diletak tempat sujud. Habis nak letak mana? Letak, kalau sempit sangat, kita letakkan di atas peha. Letak di atas peha. Jika apa ni, dalam keadaan yang sempit. Tapi untuk meletakkan siku di atas apa ni, di atas tempat sujud, maka perbuatan itu seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah dilarang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian perkara yang ke-8 iaitu duduk di antara dua sujud dan juga tamak-ninah. Julus baina sajdataini wa tamak-ninatu fihi. Duduk di antara dua sujud berserta dengan tamak-ninah. Termasuk rukun solat adalah duduk di antara dua sujud. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, orang yang teruk solatnya, summa rfa', kata Rasulullah SAW, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Bangun lepas dah sujud tadi, bangunlah sampai kamu tamak-ninah dalam keadaan duduk betul-betul, duduk yang sebentar. Dalam riwayat yang lain, sampai kamu tamak-ninah dalam keadaan duduk, lalu lakukanlah hal itu dalam semua solatmu. Dalam hadis sahihain disebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Dulu ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, maka beliau tidak akan sujud sebelum beliau duduk dalam keadaan tegak. Duduk di antara dua sujud, kita kata duduk macam biasa, tetapi ada setengah orang, dia duduk tu, duduknya tak betul, duduknya menyengit, kemudian dia sujud kedua. Dia bacalah Rabbi ufirli warhamni wajburni wafa'ni, baca, tapi duduknya dalam keadaan yang kita kata apa ni, mencuri dalam salat. Sedangkan Rasulullah SAW sebut dalam hadis ni, dia tidak sujud kali kedua, untuk sujud yang kedua, kecuali dia duduk tu tadi betul-betul dalam keadaan seperti mana duduknya kita biasa, bukan menyengit ke, bukan macam kita nak sujud terus ke, katakan belum duduk betul sempurna lagi, kita dah apa ni, dah sujud kali kedua. Tidak, duduk betul-betul. Kejap lagi akan kita tengok apa ni, saya cuba buatkan dia punya pergerakannya.
Maka duduk di antara dua sujud ini, duduknya ada dah cara, kita kata istilahnya duduk, dia panggil duduk iftirash, dia katakan. Kita ada dua jenis duduk. Kita ada duduk tawarruk dengan duduk iftirash, katakan. Sama ada kita duduk secara tawarruk ataupun iftirash. Dan ada dua duduk yang dibenarkan dalam, yang disunnahkan ketika dalam solat, iaitu duduk tasyahud akhir dan duduk tasyahud awal. So duduk di antara dua sujud ini menyamai duduk di antara duduknya tasyahud awal. Macam mana duduk tasyahud awal? Iaitu dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan diinsapkan, kaki kanan ditegakkan begitu. Majoriti masyarakat Melayu bila salat, dia duduk di atas kedua-dua belah kaki. Adakah dibenarkan dalam fiqh? Kita kata dalam fiqh menurut Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pandangan. Yang pertama, menurut Allah berkaitan dengan larangan Nabi duduk secara iqa'. Nah, Rasulullah SAW anil iqa'. Iqa' ialah, sebagian ulama' dia mentafsirkan iqa' itu ialah duduk di atas kedua-dua belah kaki. Nabi larang duduk di atas kedua-dua belah kaki berdasarkan tafsiran hadis Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW anil iqa'. Yang kedua, katakan, ada juga kata Nabi yang larangnya iqa' itu, tafsiran sebagian ulama mentafsirkan iqa' itu ialah duduk di atas kedua-dua punggung. Bukan atas dua-dua belah kaki, tapi duduk di atas dua belah punggung, yang mana punggungnya jejak pada tempat sujud, tempat lantai duduk. Kakinya di kaki dan kanan, dia duduk tengah-tengah. Itu yang dilarang, iqa'. Wallahu a'lam. Macam Allah Subhanahu wa taala, sebaik mungkin kita elakkan daripada duduk di antara dua sujud tadi, ataupun duduk tasyahud awal dalam keadaan kita duduk di atas kedua-dua belah kaki. So elakkan, keluar daripada masalah khilaf, kita duduk seperti mana yang telah disepakati oleh para ulama, iaitu duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan dilepaskan ataupun diinsapkan. Yang afdalnya ialah diinsapkan. Insap tu maknanya ditegakkan kaki, jari kakinya. Wallahu a'lam. Ini kita kata ada beberapa pandangan lagi yang seterusnya. Dibenarkan seorang itu duduk, ada satu jenis duduk yang dibenarkan, iaitu dia duduk di atas kedua belah kaki, tetapi kedua-dua belah kakinya diinsapkan. Dia duduk di atas kedua belah kaki, tapi kakinya duanya diinsapkan, didirikan. Dia duduk atas. Itu juga ada pandangan di sisi ulama. Wallahu a'lam. Maka dalam hati Allah Subhanahu wa taala itu kita kata kaifiyah duduk. Dan bila duduk, antara yang duduknya dilarang ialah kita duduk, tangan kita letak kat dekat sebelah sebagai menahan. Itu dipanggil nama Allah duduk yang kita kata takabbur. Duduk yang takabbur, khususnya kita dalam salat. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, duduk tahiyat akhir, bertasyahud dan berselawat ke atas Nabi SAW. Rukun yang berikutnya ialah duduk tahiyat akhir, bertasyahud dan berselawat ke atas Nabi SAW. Wal julusul akhir wat tasyahud fihi was salatu 'ala nabi fihi. Duduk terakhir dengan membaca tasyahud dan berselawat ke atas Nabi SAW. Duduk yang diakhiri dengan salam, di dalamnya terdapat bacaan tasyahud dan selawat ke atas Nabi SAW. Semuanya hukumnya adalah wajib, rukun.
Adapun yang dimaksudkan dengan tasyahud adalah seperti mana yang kita sedia maklum, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh baca begitu, ataupun dalam riwayat yang lain yang kita biasa baca, at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun dengan at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Itu pun boleh dibaca. Itu tasyahud akhir beserta dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kita kata yang rukun lah, yang rukun. Adapun selawat ke atas keluarga Nabi dan juga selawat ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya, itu dianggap sebagai perkara yang sunat ab'ad sahaja, katakan sunat yang mana yang kalau ditinggal kena sujud sahwi, katakan. Tapi kita kata selawat ke atas Nabi SAW adalah wajib rukun. Wallahu a'lam. Jadi duduk tasyahud akhir pula, seperti mana yang disebut kat sini, dia kata demikian pendapat Imam Rafi'i. Imam Nawawi berkata tidak disyaratkan lafaz asyhadu, saya bersaksi, tapi cukup dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini khilaf dalam bacaan lah. Jika hal ini diketahui, selanjutnya adalah mengetahui bahawa dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, dulu sebelum tasyahud diwajibkan kami mengucapkan assalamu alaihi, assalamu ala fulan. Rasulullah SAW pun berkata, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah sampai akhir, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan juga Imam Baihaqi. Baihaqi berkata sanadnya sahih. Perkataan Ibn Mas'ud sebelum diwajibkan dan ucapkanlah adalah zahir, adakan wajibnya hal itu. Dalam as-sahihain, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkannya ada perintah atas hal itu. Apabila telah diketahui sahihnya kewajipannya tasyahud, maka duduk tasyahud juga wajib. Duduk itu pun adalah wajib. Cuma kaifiyah duduk itu dalam mazhab Syafi'i sunat. Duduk itu wajib, kaifiyah tu jatuh hukumnya sunat. Duduk kita kata duduk kaifiyah duduk dengan cara tawarruk tadi, iaitu seperti mana yang duduk tasyahud kita yang makruf, iaitu kita silangkan kaki kiri ke bawah kaki kanan dan kita duduk di punggung kiri kita duduk di atas lantai, katakan. Itu masyhur, kita katakan, yang dipanggil duduk tasyahud akhir. Tapi kalau seorang itu tidak duduk cara begitu, dia duduk macam biasa seperti duduk tasyahud awal, misalnya kata, salatnya masih sah. Salatnya masih sah kerana dalam mazhab Syafi'i duduk tasyahud akhir itu rukun, tetapi kaifiyah duduk itu, tata cara duduk itu dianggap sebagai sunat. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, kewajipan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan riwayat Ka'ab bin Ujrah. Ia berkata, Nabi SAW keluar pada kami, maka kami bertanya, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam padamu. Lalu bagaimana kami berselawat ke atasmu ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, ucapkanlah ya Allah, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri, yang kita selalu baca itu. Cuma perbahasan di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf, menjadi perbahasan di sisi ulama, tambahan kalimah sayyidina. Ada yang baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad dengan hujjah tambahan itu bahawa Nabi adalah sayyidul waladi Adam. Sayyid waladi Adam, aku penghulu anak-anak Adam, katakan. Jadi maka ditambahkan dengan kalimah sayyidina. Sebagian ulama kita kata untuk dalam solat sebaik-baiknya melihat kepada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang Nabi sendiri telah ajarkan,
iaitu tanpa ada kalimah Sayyidina. Kalau luar daripada salat harus, tak ada masalah. Luar daripada salat kita boleh nak menyebut Sayyidina ataupun tidak. Tapi dalam salat tidak perlu dengan kalimah Sayyidina, kerana Rasulullah sendiri yang mengajar pada para sahabat, kepada para sahabat akan selawat tadi, itu tanpa kalimah Sayyidina. Maka itu lebih baik melakukan seperti mana yang Nabi sendiri telah ajarkan kita baca dalam salat. Tapi kalau orang baca juga Sayyidina dalam salat, tidaklah menjadi kesalahan ataupun tidaklah menjadi dosa ke, ataupun dosa besar ke, tidak. Katakan benda tu ada sumbernya, ada dasarnya, wallahu alam. Cuma saya kata tadi yang afdalnya kita baca seperti mana yang lafaz yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat, seperti mana dalam riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyentuh ataupun tidak menyebut kalimah Sayyidina. Sebab dalam salat ni sebaik-baiknya kita baca seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada sahabat tadi, contoh hadis ni, qulu, wahai kamu semua bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, katakan tanpa kalimah Sayyidina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kaifa nusalli alaik idza sallaina salatana, faqala qulu ila akhiri. Bagaimana kami berselawat padamu ketika kami melaksanakan salat? Beliau menjawab, ucapkanlah, dan hingga akhirnya. Selawat yang kita baca itu selawat Ibrahimiyah. Kalau orang tanya, ustaz, ada tak selawat yang Nabi ajar? Ya, selawat Ibrahimiyah. Tidak ada yang lebih afdal daripada selawat Ibrahimiyah. Kenapa? Sebab selawat Ibrahimiyah Nabi yang ajar. Orang duk cakap lah selawat Fatih ke, selawat Syifa lah, apalah, bagai selawat Tafrijiyah lah, selawat macam-macam. Katakan jenis selawat yang ada tu, selawat Syifa dicipta, bukan Nabi yang ajar, katakan. Selawat Tafrijiyah juga sama. Ada selawat selawat kita kata macam-macam. Hari ni ada nama selawat tu, katakan semuanya adalah, kebanyakannya adalah dicipta. Ada sebagian ulama yang mencipta, tetapi ada sebagian ni rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata lafaz-lafaznya kadang-kadang yang dicipta itu kena diteliti. Takut ianya boleh boleh membawa maksud yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan, berlebih-lebihan. Jangan sampai kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebih-lebihan, sehingga meletakkan satu-satu itu kita pujian itu hanyalah untuk Allah, tetapi kita letak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak mungkin macam Allah Subhanahu wa taala, dan tak boleh, wallahu a'lam. Dan kelebihan kadang-kadang bab selawat ni macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata kelebihan berselawat memang banyak ada, tetapi untuk nak menyatakan selawat yang dia buat itu kelebihan, selawat Tafrijiyah ini kelebihannya begini-gini secara khusus, selawat Fatih ni kelebihannya secara khusus gini. Macam mana nak dikatakan kelebihan tu khusus macam Allah, sedangkan selawat itu dicipta oleh manusia, katakan. Bagaimana dia tahu kelebihan selawat itu secara khusus? Siapa yang mengamalkan selawat Tafrijiyah ni kelebihannya begini. Tak mungkin, katakan. Sebab kita kata kalau dia cakap kelebihan selawat secara umum, yes, kita katakan. Tapi untuk penentuan setiap selawat itu ada kelebihan tertentu. So daripada mana datang? Kalau saya kata sama juga perbahasan macam perbahasan isu sosial yang baru-baru ni, katakan berkaitan dengan Gunung Jerai dan sebagainya. Dia kata kelebihan itu sepatutnya datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan
tempat, kelebihan amalan, semuanya mesti berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kelebihan ini boleh diketahui dengan dua cara saja. Pertama, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala ialah dengan nas syarak. Yang kedua, berdasarkan kajian saintifik, berdasarkan kajian. Ya. Wallahu a'lam. Itu yang disebut oleh ulama. Wallahu a'lam. Baik. Sebab itu kita kata kadang-kadang orang duduk mengagungkan selawat-selawat yang yang selawat syifa, selawat tafrijiyah dan sebagainya berlebih-lebih. Padahal kalau nak baca salah ke Ustaz? Tak salah, as long as kita katakan selagi selawat tadi tidak ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Boleh baca, tak ada masalah, dengan syarat tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syirik, ianya tidak boleh dilakukan. Bagaimana boleh selawat terjadi syirik? Tuan-tuan macam Allah ialah meletakkan pujian di atas Nabi itu sama pada tahap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri, sifat-sifat yang disebut. Contohnya katakan Nabi sebagai penyembuh, Nabi sebagai pengampun dosa, katakan, ataupun sewaktu dengannya, maka itu kita kata tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Sebab yang mengampunkan dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Jadi jangan meletakkan Allahumma anta la syafi, Allahumma anta syafi la shifaa illa mink. Kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ya Allah, engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali daripadamu. So jangan kita letakkan kita kata kedudukan ataupun pujian itu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyembuh. Kerana kedudukan penyembuh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pengampunan dosa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbi wa thana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi. Apabila seorang di antara kalian salat, hendaklah ia memulai dengan memuji dan menyanjung Rabb-nya, lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita seperti mana kita mulakan tadilah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sungguh Allah telah memerintahkan untuk berselawat kepada beliau. Kita telah berijma' bahawa selawat tidak wajib di luar salat. Dalam luar salat tak wajib lah. Maka jelaslah kedudukan selawat tadi tersebut dalam solat. Demikian yang ditetapkan oleh sebagian ulama. Kami katakan tentang klaim ijma' masih mungkin diperdebatkan dalam masa ini, dan ada pelbagai pendapat. Ada ulama mewajibkan seumur hidup sekali, mana di luar daripada salat. Ada yang mewajibkannya sekali dalam satu majlis. Ada yang mewajibkan setiap kali nama beliau disebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Hulaimi, dipilih oleh Hulaimi mengikut pengikut mazhab kami. Ada juga yang mewajibkan setiap mengawali dan setiap kali kita mengakhiri doa. Wallahu a'lam. Itu di luar daripada salat. Itu semua di luar daripada salat. Wallahu a'lam. Berkata Syekh, berselawat untuk Nabi SAW bererti bahawa selawat untuk keluarga beliau tidak wajib. Demikianlah yang sahih. Bahkan menurut pendapat sahih lagi masyhur, ianya disunatkan. Seperti mana saya kata tadi, berselawat ke atas Nabi saja rukun, selawat ke atas yang lainnya itu hukumnya adalah sunat. Sunat abad dia katakan. Dan perlu diketahui bahawa at-tahiyah adalah jamak daripada perkataan tahiyah yang bererti kekuasaan. Ada yang berpendapat kekekalan, ada yang berpendapat kehidupan. Ianya dipluralkan, dijamakkan kerana setiap raja di muka bumi ini dihormati oleh para pengikutnya dengan salam penghormatan khusus. Ada yang berpendapat seluruh penghormatan mereka untuk Allah, dan dia berhak akan hal itu secara hakikat. Barakah adalah banyak kebaikan. Ada yang berpendapat berkembang. As-salawat adalah selawat yang dikenal. Ada yang berpendapat doa-doa dan permohonan. Ada yang berpendapat rahmat, maksudnya
Allah yang mengurniakan rahmat itu. At-tayyibat adalah kata-kata yang baik. Wallahu a'lam bishawab. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kita kata at-tahiyyah itu ialah, kita kata maknanya segala penghormatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita baca itu, at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan. Kan kalau kita jumpa dengan tuanku ataupun kita kata dengan adab-adab, penuh dengan adab, kata. Jadi kita kata dalam semayang ni kita di akhir salat tu kita baca tasyahud dengan ucapan at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah, segala penghormatan untuk Allah. Itu maksud at-tahiyyah. Salamun alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan dan terlimpah untukmu wahai nabi, ayyuhan nabi, wa rahmatullah wa barakatuh, dan juga rahmat dan juga keberkatan. Salam juga ke atas kami dan juga ke atas seluruh hamba-hambamu yang saleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi tiada Tuhan, bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz tasyahud yang kita baca. Baik. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata rukun yang ke-10 yang disebut kat sini, dan terakhirnya ialah rukun yang berikutnya ialah memberi salam. Beri salam yang pertama rukun, dan berniat untuk keluar daripada salat. Wallahu a'lam. Salam yang pertama dan niat keluar daripada salat. Termasuk dalam rukun adalah mengucapkan salam berdasarkan sabda Nabi SAW, wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha taslim. Pengharamannya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Kita beri salam betul-betul. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau tak toleh tu sunat. Mana kalau dia tak toleh, dia lafazkan Assalamualaikum, salatnya sah. Ada Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum yang ki adalah hukumnya sunat. Jadi lafaz kita lihat, wajib mengucapkan salam pertama pada saat duduk. Ucapan salam yang paling pendek ialah Assalamualaikum. Itu paling pendek, sehingga tidak sah bila mengatakan Salamun alaikum. Kalau tidak sah dia kata Salamun alaikum, dia kena baca Assalamualaikum. Kadang-kadang imam dia kita semayang, ada sebagian kita dengar macam dia sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salamun alaikum. Kalau betul dia sebut Salamun alaikum, kalau ikut pandangan yang ada disebut dalam kitab ni, ucapan salam tadi tidak sah. Bila dia kata salamullahi alaikum, salamun alaikum, salami alaikum, tak boleh. Tidak sah salat ni. Tidak sah salamnya, maknanya tidak sah salatnya, sebab dia rukun. Pada ucapan nama Allah Subhanahu wa taala sama juga assalamu alaihim, tukar pun tak boleh. Imam Nawawi kata kerana menurut hadis-hadis sahih, Nabi SAW dahulu mengucapkan Assalamualaikum, dan tidak pernah dinukil dari beliau ucapan selain daripada itu. Seandainya ia mengatakan sebahagian dari salam dengan sengaja, maka salatnya batal, kecuali jika ia mengatakan salamun alaihim, kerana ia adalah doa dan bukannya perkataan. Salamun alaihim dianggap sebagai doa. Dia tak batal lagi kita katakan, tapi sebab dia doa, maka nama Allah dia boleh betulkan Assalamualaikum. Tapi kalau dia dah baca Assalamullahi alaikum, kalau masa Imam Nawawi kata batal lah mayang. Sebab apa? Sebab dia dah bercakap dalam salat. Dia bercakap dalam salat, dia katakan. Dan lafaz itu nama Allah Subhanahu wa taala yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah dengan Assalamualaikum. So dia baca dengan betul-betul, jangan silap baca, dia katakan. Bacalah betul-betul Assalamualaikum. Tapi kalau kita dengar imam tu macam dia baca Salamun alaikum, kita confirmation dengan ustaz, dengan imam.
awak tadi imam ustaz baca tadi salamun alaikum ke assalamualaikum. Kadang-kadang kita ni tersilap dengar. Just buat confirmation. Wallahu a'lam. Jadi itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Apakah wajib berniat keluar daripada salat dalam hal ini? Apakah boleh mengucapkan salamun alaikum dengan tanwin? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang lebih sahih menurut Imam Rafi'i, kita kata adalah boleh dikiaskan dengan tasyahud kerana tanwin menduduki kedudukan alif dan lam. Adapun Imam Nawawi mengatakan yang lebih sahih adalah pendapat yang menyatakan Imam Syafi'i bahawa tidak sah kerana tidak bersumber daripada Nabi SAW. Seandainya tidak mentanwinkan, maka itu tidak sah menurut kesepakatan kedua syekh. Kalau dibaca Assalamualaikum ataupun dibaca Assalamualaikum, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ataupun Imam Rafi'i, semua Imam Nawawi kata semua tidak sah. Tapi kalau dibaca Salamun alaikum, al-asah dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi, salatnya tidak sah. Pandangan yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i, Assalamualaikum kalau dibaca dengan Salamun alaikum, salatnya tidak sah. Tapi yang betulnya ialah Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Adapun apakah wajib berniat keluar daripada salat? Dalam hal ini juga ada dua pendapat. Pendapat pertama mewajibkan. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekh kerana salam adalah zikir wajib dalam salah satu daripada dua penghujung salat, maka wajib ada niatnya, sama seperti takbiratul ihram. Selain itu, salam adalah lafaz anak Adam yang membatalkan salat dalam peletakan, maka harus ada niatnya padanya untuk membedakan. Adapun pendapat lebih sahih daripada keduanya bahawa niat tidak diwajibkan. So dalam mazhab Syafi'i, yang asah dalam mazhab Syafi'i, niatnya keluar daripada salat tadi tak wajib. Cukup dengan beri salam tadi dah menandakan kita selesai semayang. Dah selesai semayang dan kita boleh keluar daripada salat kita. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nanti kita bincang lagi lepas ni, kita katakan, dan sunat-sunat sebelum masuk dalam salat, kita kata ada azan dan juga iqamah. So kita akan ambil tajuk ini pada sesi yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Pejam mata. Sujud menghormati Allah Subhanahu wa taala, kita kata pejam mata tidaklah kata menjadi isu di ketika sujud, mengatakan dia hanya menjadi isu bila kita dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Sebab ketika berdiri dengan duduk, jelas dalam nas hadis Nabi SAW, kita dituntut untuk melihat tempat sujud. Begitu juga ketika tasyahud, duduk di antara sujud, kita dituntut untuk melihat tempat sujud, kecuali ketika kita gerakkan jari ketika tasyahud tadi, maka sunatnya kita pandang pada tempat, pada jari yang kita gerakkan. Adapun sujud namanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita pejamkan mata, maka di situ namanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa keperluan, maka harus tak ada masalah. Wallahu a'lam. Tidaklah kata sampai ni kerana kita dalam keadaan sujud, katakan. Tapi kalau celik pun tak ada masalah, tutup pun tak ada masalah, katakan. Yang ada masalah hanya ketika dia berdiri dan ketika dia duduk, maka itu ada hadis Nabi SAW menyuruh kita melihat pada tempat sujud. Dalam keadaan kita sujud sendiri, nak tengok apa dia dah, memang kita dah sujud dah, katakan. Adalah kita berdiri ataupun duduk. Duduk dalam berdiri memang ada nas suruh kita lihat tempat sujud dan pada pergerakan tangan, jari yang kita buat ketika tasyahud. Wallahu a'lam. Lain kalau ada? Tak ada? Ya bang, kuat sikit bang. Buka ke mas tu tak? Kalau sujud pakai mask, memang dibenarkan, dibolehkan. Sujud pakai mask dibenarkan.
melihat kepada keadaan darurat. Yang penting janganlah emas itu diletak kat dahi dia. Itu je katakan. Kalau emas diletak kat dahi itu tak patutlah, mengatakan menghalang dahi daripada jejak ke tempat sujud. Sebab tu dia kata dalam mazhab Syafi'i hidung tu dia ada khilaf, dia katakan adakah sebahagian kata wajib, ada sebahagian kata tidak. Maka dan ulama mazhab lain pun memang mereka mengatakan tidak wajib jejak, mengatakan cuma mazhab Syafi'i ada pandangan wajib, ada kata tidak. Tetapi semua ulama rahmati Allah Subhanahu wa taala sepakat jika ada darurat untuk menutup hidung tadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dibenarkan. Sebab orang perempuan, contohnya orang perempuan dipakai niqab kan, mengatakan dia pakai niqab, di situ juga termasuk dalam perkara-perkara yang dirukhsahkan, diringankan untuk hidung tadi. Ma ta'ummu bihi balwa, katakan wallahu a'lam. Tapi dahi tidak. Okey, hidung dibenarkan dengan memakai inilah pelitup ni emas ni, wallahu a'lam. Lain? Ya, sila. Kalau kita kata dia kekal kat dalam tu sampai dia habis semayang, tak apa. Tapi kalau dia duk main dengan lidah, dia keluarkan benda tu, lalu sedap pula digigit gitu, dan ditelan, batal semayang. Dan kalau dia main dengan lidah sehingga menyebabkan dia sedut dalam tengah semayang tu, dia main dengan lidah, dia keluarkan cebisan makanan, maka apa yang perlu dia buat, dia keluarkan lah. Dia keluarkan. Dia tak boleh telan. Kalau telan, batal semayang. Nak begitu juga dalam puasa. Puasa pun sama. Kecuali jika cebisan makanan terlalu kecil. Terlalu kecil, tak boleh dirasai dengan lidah. Maka itu dimaafkan. Tapi kalau boleh rasa dengan lidah ketulan tersebut, maka wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan, dan dikeluarkanlah dengan tangan, dia tak boleh telan. Kalau kita kata daging dekat dalam, dekat dalam, dia rasa dengan lidah, janganlah dia keluarkan juga, biar aja kat situ, tak apa, sampai selesai sembahyang. Wallahu a'lam. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ada? Tak ada. So kata dia nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu saja yang sempat kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan nama Allah jelas pada kita semua berkaitan dengan rukun dalam solat, dan insya-Allah kita masuk lepas ni berkaitan dengan sunat-sunat sebelum solat dan sunat-sunat selepas salat, sedang ketika salat, dan sunat-sunat selepas salat. Kita ada 3 perkara yang kita perlu bincangkan lagi lepas ni. Sunat sebelum salat, sunat ketika salat, dan sunat selepas salat. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.